Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Karunnisa Minus Abdullah, Nometrik 289192. Hari ini kumpulan kami ingin berkongsi tentang realiti pelaksanaan dasar awam di Malaysia. Bukan sekadar apa yang kita belajar dalam modul, tetapi apa yang sebenarnya berlaku di lapangan. Secara umumnya, dasar awam ialah instrumen penting kerajaan untuk menangani isu masyarakat dan memastikan negara ditadbir dengan baik. Dalam teori, proses dasar awam kelihatan teratur, sistematik dan jelas setiap peringkatnya. Namun, berdasarkan pengalaman sebenar, pelaksanaan dasar tidak semudah yang digambarkan atas kertas. Banyak faktor mempengaruhi kejayaan dasar, antaranya kekangan bajet, kerjasama antara agensi, penerimaan masyarakat serta perubahan persekitaran yang tidak dijangka. Oleh sebab itu, bagi mendapatkan gambaran yang lebih realistik, kumpulan kami telah menjalankan temu bual secara bersemuka bersama Encik Safi bin Rajali, Timbalan Setiausaha Bahagian Kewangan di Kementerian Pertahanan Malaysia. Temu bual ini telah dijalankan di Mindah pada 25 November yang lalu. Melalui sesi temu bual tersebut, kami dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana dasar awam dilaksanakan dalam realiti sebenar, apakah cabaran yang dihadapi dan bagaimana seorang penjawat awam mengurus dasar dalam sistem pentadbiran kerajaan. Dan itulah fokus utama yang ingin kami kongsikan dalam pembentangan ini. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan tokoh utama dalam temu bual kami, iaitu Encik Safi bin Rajali. Beliau merupakan seorang pegawai tadbir dan diplomatik atau PTD yang telah berkhidmat hampir 25 tahun dalam sektor awam. Beliau memulakan kerjaya perkhidmatan awam pada tahun 2001 dan pernah berkhidmat di beberapa kementerian penting seperti Kementerian Pertahanan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia serta Institut Tadbiran Awam Negara, Intan. Sepanjang perkhidmatan, Encik Safi banyak terlibat dalam bidang pengurusan sumber manusia, keuangan dan latihan perkhidmatan awam. Pengalaman merentasi pelbagai bidang ini memberi beliau kepahaman yang menyeluruh terhadap operasi pentadbiran kerajaan, bukan sahaja dari sudut strategik tetapi juga dari sudut pelaksanaan. Antara pengalaman dasar yang paling signifikan ialah penglibatan beliau dalam pasukan awal penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan atau AKPS. Melalui penglibatan ini, beliau terdedah secara langsung kepada proses pengubalan dasar baharu yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi. Pengalaman tersebut memberi gambaran jelas bahawa pembuatan dan pelaksanaan dasar awam bukan sekadar proses pentadbiran tetapi melibatkan rundingan, penyelarasan kepentingan dan pengurusan cabaran di peringkat organisasi. Melalui pengalaman Encik Safi inilah kami dapat memahami dengan lebih mendalam jurang antara teori dasar awam dan realiti pelaksanaannya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayu binti Faridin, nombor metrik 289158. Okey, menurut Encik Safi, cabaran paling kritikal sebenarnya adalah dalam mengenal pasti masalah yang sebenar. Kadang-kadang, apa yang disuarakan oleh masyarakat itu hanyalah simptom luaran, bukanlah punca sebenar. Kalau pembuat dasar tersilap tafsir, maka dasar yang digubal itu mungkin tidak dapat diselesaikan masalah dari akarnya. Beliau ada kongsikan satu analogi menarik. Kalau salah kenal pasti masalah, dasar yang dibuat ibarat beri ubat yang salah. Niat itu memang baik, tetapi tindakan yang diambil mungkin tidak tepat dan akhirnya tidak menyelesaikan isu yang sebenar. Seterusnya, kita tengok pula bagaimana sesuatu isu boleh diangkat sebagai agenda dasar. Dalam konteks Kementerian Pertahanan, Encik Safi jelaskan bahawa hanya isu-isu yang betul memberi kesan kepada keselamatan dan kedaulatan negara akan diangkat. Walaupun tekanan media dan suara rakyat boleh menjadi pencetus awal, keputusan akhir tetap bergantung kepada kepimpinan tertinggi dan keutamaan nasional. Maknanya, proses penetapan agenda dasar bukan semata-mata bergantung pada isu viral atau popular.
tetapi lebih kepada strategi negara secara menyeluruh. Salam sejahtera, nama saya Shelistika Thaddeus, nombor matriks 289402. Okey, pada part ini saya akan membentangkan cabaran pelaksanaan dasar dan aliran operasi dasar awam. Okey, kita pergi kepada peringkat pelaksanaan dasar dan menurut Encik Sophie, inilah bahagian yang paling mencabar dalam keseluruhan proses dasar awam. Kenapa? Walaupun dasar itu dah dirancang rapi atas kertas, bila sampai ke peringkat pelaksanaan, barulah kita nampak cabaran sebenar. Contohnya, penerimaan masyarakat, kekangan bajet, isu perjawatan dan penyelarasan antara agensi yang kadang-kadang tidak sehaluan. Satu perkara penting yang beliau tekankan adalah tentang komunikasi. Kalau komunikasi tidak jelas, walaupun dasar itu berjaya capai objektifnya, orang ramai mungkin masih anggap ia gagal. Jadi persepsi sangat memainkan peranan. Okey, sekarang kita tengok pula aliran operasi dasar awam yang Encik Sophie kongsikan berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Ia bermula dengan isu awam ataupun keperluan negara. Kemudian, isu itu akan diangkat kepada peringkat atasan untuk penetapan agenda dasar yang bergantung kepada keutamaan nasional. Lepas tu, masuk kepada peringkat perumusan dasar yang melibatkan kertas kerja, sesi libat urus dan semakan bajet. Bila semuanya sudah lengkap, dasar akan dibawa untuk kelulusan dan di sinilah cabaran sebenar bermula, iaitu peringkat pelaksanaan. Selepas itu, dasar akan melalui pemantauan dan penilaian. Ini akan tengok kepada KPI dan maklum balas masyarakat. Akhir sekali, dasar akan ditambah baik atau ditamatkan bergantung pada keberkesanannya. Rajah ini menunjukkan aliran kerja dasar awam secara keseluruhan, bukan sekadar teori tetapi realiti yang berlaku di lapangan, seperti yang dialami sendiri oleh Encik Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi'i bin Kamaruzaman, nombor matrik 289121, ingin menerangkan tentang kekangan sumber, penolakan agensi dan peranan teknologi. Kalau tadi kita dah bincang tentang aliran dasar dan cabaran pelaksanaan, sekarang kita nak masuk bab yang lebih real, iaitu kekangan sumber dan penolakan agensi. Encik Sophie kongsi satu pengalaman menarik semasa beliau terlibat dalam penubuhan agensi kawalan dan perlindungan sempadan, iaitu AKPS. Idea atas kertas memang cantik, nak gabungkan beberapa agensi sedia ada untuk selaraskan fungsi kawalan sempadan negara, tapi realitinya tak semudah itu. Antara cabaran besar ialah penolakan daripada agensi-agensi yang sedia ada. Ramai pegawai rasa bimbang, takut kehilangan jawatan, keluar dari zon selesa dan perlu ubah cara kerja. Bila struktur organisasi berubah secara automatik, peranan dan tanggungjawab pun kena ubah. Dan benda itu bukan semua orang sedia nak hadap. Ditambah pula dengan kekangan bajet dan perjawatan. Nak tubuh agensi baru, mestilah perlukan jawatan baru. Tapi bila bajet terhad, kerajaan terpaksa guna balik sumber sedia ada. Jadi banyak kerja kena buat adjust. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar bukan saja perlukan idea yang bagus, tapi juga penerimaan organisasi, kerjasama antara agensi dan sumber yang cukup. Dan satu lagi faktor penting sekarang ialah teknologi. Encik Sophie menekankan yang teknologi banyak bantu pelaksanaan dasar, terutama dalam komunikasi, pengumpulan data dan pengurusan kewangan. Contohnya, sekarang kerajaan boleh dapat maklum balas dari rakyat dengan lebih cepat dan meluas. Tapi dalam masa yang sama, penggunaan teknologi ini kena berhemah supaya data yang dikumpul tu betul-betul mewakili keadaan sebenar masyarakat, bukan sekadar nombor atas dashboard. Jadi, jelas di sini pelaksanaan dasar adalah proses dinamik yang perlukan keseimbangan antara perancangan, sumber, kerjasama agensi dan juga adaptasi teknologi.
Sekian. Assalamualaikum, nama saya Syazlina binti Muhammad Jamil, nombor matrik 289401. Okey, jadi apabila kita melihat pemantauan dan penilaian dasar, kalau kita nak tahu sama ada satu dasar itu berjaya atau tidak, mestilah perlu melihat semula objektif asal dan KPI yang telah ditetapkan dari awal. Selain daripada angka, maklum balas daripada masyarakat dan pihak yang terlibat juga sangat penting. Lagi-lagi kalau dasar itu terlibat dengan kementerian dan perlu ada kerjasama yang baik antara agensi supaya semua bergerak seiring. Jadi kita di sini kita boleh melihat perubahan dan penambatan dasar itu bukanlah statik dan dia perlu fleksibel. Bila sesuatu dasar dan tidak relevan dan matlamat asal telah dicapai, boleh sahaja ubah atau tamatkan dan gantikan dengan dasar yang baru yang lebih sesuai dengan keadaan masa. Dan untuk cadangan penambahbaikan, berdasarkan apa yang Encik Sophie kongsikan, ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Gunakan teknologi sebaik mungkin untuk kumpul pandangan orang lain. Dan nombor 2, pembuat dasar digalakkan untuk turun sendiri ke padang, terutamanya ke kawasan luar bandar. Dan yang ketiga, dasar yang dirangka perlu ambil kira semua golongan dan bukan sahaja pada satu pihak sahaja. Dan dengan langkah-langkah ini, insya-Allah pelaksanaan dasar akan jadi lebih berkesan dan mesra rakyat. Okey, apa yang dapat kita simpulkan di sini dalam mendapat kefahaman mengenai pengalaman pembuatan dan pelaksanaan yang dikongsikan oleh Encik Sophie, kita boleh nampak dengan jelas yang sebenarnya proses pelaksanaan dasar ini adalah sangat mencabar dan tidak semudah yang disangkakan seperti dalam teori di dalam buku. Ada macam-macam halangan yang diterima dari kengkangan bajet, penerimaan masyarakat sampailah isu kerjasama antara agensi. Jadi untuk pastikan sesuatu dasar itu berjaya, kita bukan hanya perlukan teori yang mantap, tapi juga pengalaman yang sebenar di lapangan. Apabila kedua-dua ini digabungkan, barulah dasar itu boleh benar-benar memberi kesan yang baik kepada rakyat dan negara.